Selamat sejahtera, nama saya Kathleen, nombor menteri saya ialah 26935. Nombor meja saya ialah 17. Saya akan membentangkan tajuk tentang cara perbelanjaan produk kebersihan dan kesihatan semasa pergerakan kawalan perintah dalam kalangan pelajar program Sains Ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 di Inasi Bank Muamalat. Bab 1. Pengenalan. Pendahuluan. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang berbahaya dan memberi ancaman kepada manusia. Penyakit berbahaya ini berasas daripada virus yang lebih dikenali sebagai coronavirus. Penyakit ini bermula daripada negara Wuhan, China dan merebak sehingga ke seluruh dunia. Pada waktu tersebut, China adalah salah satu negara yang mempunyai rekod yang paling tinggi bilangan orang yang berjangkit disebabkan oleh virus ini. Penyakit ini juga telah menjangkit lebih daripada 170 juta individu dan telah membunuh 3.8 juta nyawa orang. World Health Organization telah mengeluarkan kenyataan bagi setiap individu perlu memakai produk kebersihan seperti pelitup muka, cecair sanitizer tangan, tisu basah dan sarung tangan. Ia juga menolong masyarakat mengambil produk kesihatan sebagai alternatif membenung daripada berjangkit penyakit ini. Walaupun pandemik COVID-19 ini telah meruntut banyak institusi seperti politik, penutup sektor ekonomi, tetapi di sebalik musibah yang besar ini terdapat satu sektor mendapat faedah, iaitu sektor produk kesihatan, kebersihan dan perubatan. Pembelian produk kebersihan dan kesihatan sudah menjadi kebiasaan bagi setiap individu, terutama sekali bagi yang mempunyai komitmen di luar rumah seperti orang yang perlu bekerja dan belajar. Ia telah menjadi tanda tanya bagaimanakah cara perbelanjaan produk kebersihan dan kesihatan semasa PKP dalam kalangan pelajar. Kita sedar bahawa kebiasaan pelajar hanya mendapat sokongan kewangan sama ada daripada keluarga, pinjaman atau beasiswa. Oleh itu, kajian ini adalah untuk mengkaji bagaimana corak perbelanjaan pelajar. Latar belakang. Corak perbelanjaan produk kebersihan dan kesihatan semasa PKP bukanlah satu isu yang hangat diperkatakan lagi kerana PKP telah dijalankan sejak 16 Mac 2020 di Malaysia, memandangkan kes positif tidak menunjukkan sebarang penurunan di Malaysia. Masyarakat Malaysia sudah mengubahkan kehidupan kepada normal baharu. Ketika hendak keluar dari rumah, mereka perlu memakai pelitup muka dan hidung dan cecair sanitizer untuk pembersihan tangan. Setelah bertukar ke normal baharu, sudah tertentu cara perbelanjaan juga berubah lagi bagi setiap masyarakat, termasuklah orang yang sudah bekerja serta pelajar. Kemungkinan besar bagi orang yang sudah bekerja tidak menghadapi kesukaran untuk membeli produk kebersihan dan kesihatan kerana telah mempunyai pendapatan yang tetap dan lebih daripada cukup untuk membeli barangan sebegini. Ia amat kontra bagi posisi pelajar disebabkan faktor bajet yang rendah dan komitmen lain. Setelah memasuki arus pemodenan baharu, masyarakat sedar bahawa sokongan kewangan pelajar kebanyakan dari segi pinjaman, beasiswa dan bantuan keluarga. Perbelanjaan bagi produk kebersihan dan kesihatan akan berlain bagi setiap pelajar. Cara perbelanjaan juga akan menjadi kontrak jika dibandingkan bagi setiap individu atas faktor kewangan, kesedaran dan kemauan untuk membeli produk kebersihan dan kesihatan sebagai alternatif untuk mencegah daripada penyakit COVID-19. Penyataan masalah. Dari segi sosial ekonomi, kebimbangan orang yang tidak dapat membeli barangan harian dan juga barangan kebersihan dan kesihatan disebabkan oleh mereka takut kehabisan bekalan barang di kedai. Masalah ini akan menyebabkan pembelian panik. Pembelian panik membawa definisi kaedah yang banyak orang tiba-tiba merebut dan membeli barang keperluan secara luar biasa.
Pembelian panik yang membawa definisi kaedah yang banyak orang tiba-tiba merebut dan membeli barangan keperluan secara luar biasa disebabkan oleh jangkitan sesuatu bercerna akan berlaku. Hal ini demikian kerana pembelian panik akan meningkatkan permintaan pengguna yang lebih tinggi daripada penawaran, lalu menggerak inflasi harga barang yang tinggi. Dari segi ekonomi, tindakan peniaga-peniaga yang mengambil peluang untuk menaikkan harga barangan sesuka hati semasa PKP. Sesetengah orang juga menjual barang seperti hand sanitizer, tisu basah, pelitup muka dan hidung atas talian dengan harga yang mahal sehingga satu kotak pelitup muka dan hidung RM100 ke atas. Pelakuan yang tidak beretika ini disebabkan oleh permintaan pelitup muka dan hidung sangat tinggi di pasaran. Untuk mengelakkan hal ini berlaku secara berleluasa, kerajaan telah mengambil tindakan penghukuman berdasarkan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 demi membasmi peniaga-peniaga yang tidak bertanggungjawab. Kerajaan menasihati orang awam supaya tidak merebut di kedai rencik atau pasaraya dengan berkata semua barangan adalah cukup. Persoalan kajian. Setelah mengenal pasti masalah dalam isu kajian ini, penyelidikan mendapati bahawa kajian yang dilaksanakan berupaya menjawab soalan-soalan seperti berikut. Yang pertama, apakah ciri-ciri demografi pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat? Kedua, bagaimanakah corak perbelanjaan pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat terhadap produk kebersihan dan kesihatan? Yang ketiga, apakah faktor-faktor yang mendorong pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat perbelanjaan terhadap produk kebersihan dan kesihatan? Objektif kajian. Objektif umum bagi kajian ini adalah mengenali punca yang menyebabkan perubahan corak perbelanjaan terhadap produk kebersihan dan kesihatan semasa PKP dalam kalangan pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat. Objektif khusus dalam kajian ini yang pertama, mengenal pasti demografi pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat. Yang kedua, mengkaji corak perbelanjaan pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat terhadap produk kebersihan dan kesihatan. Yang ketiga, mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat perbelanjaan terhadap produk kebersihan dan kesihatan. Kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini adalah untuk pihak berkenaan supaya dapat membezakan corak perbelanjaan produk kebersihan dan kesihatan mengikut perkembangan fasa PKP dan boleh membuat polisi yang bersesuaian untuk mengawal harga dan kuantiti produk kebersihan dan kesihatan dalam pasaran supaya pelajar boleh menanggung perbelanjaan tersebut. Sekiranya kajian ini tidak dijalankan, ia mungkin akan melambatkan usaha Malaysia dalam mengawal jangkitan COVID-19 ini. Hal ini demikian kerana perbelanjaan dan penggunaan produk kebersihan dan kesihatan dapat meningkatkan imunasi seseorang bagi menghindari diri daripada dijangkit penyakit COVID-19 dan meningkatkan ekonomi negara. Bab 2, sorotan kaya. Di bahagian bab 2 akan membincangkan berkenaan sorotan kaya termasuk konsep kajian, model kajian, kajian lepas dan perbezaan dengan kajian terdahulu. Konsep kajian. Corak perbelanjaan pada asalnya adalah gabungan antara dua corak yang berbeza. Ia boleh berbezakan mengikut garis fungsi iaitu antara corak perbelanjaan harian dan corak perbelanjaan barangan tidak berkeperluan. Corak perbelanjaan harian adalah perbelanjaan sesebuah isi rumah terhadap barangan keperluan seperti makanan dan pakaian. Corak perbelanjaan barang yang tidak berkeperluan adalah seperti perabot, kereta, televisyen yang baharu dan barangan lain yang tahan lama. Model kajian. Teori ekonomi neoklasik adalah salah satu pendekatan ekonomi yang terdorong daripada model penawaran dan permintaan terhadap pengeluaran penggunaan dan penilaian produk. Teori gelakan pengguna. Teori gelakan pengguna menghuraikan berkenaan mengapa pengguna membeli barang yang murah dengan banyak berbanding dengan barangan yang mahal. Teori ini juga menerangkan tentang sikap pengguna yang rasional dalam memperhatikan hasil pendapatan
untuk pelbagai kombinasi barang yang diingini bagi memaksimumkan kepuasannya. Teori Keynesian. Masyarakat memegangkan wang untuk 3 tujuan, iaitu untuk urus niaga, awasan dan spekulasi. Kajian lepas. Menurut kajian lepas, wabak ini telah membukakan mata seluruh dunia tentang kelemahan dalam sistem penjagaan kesihatan serta banyak individu telah kehilangan pekerjaan. Penyakit ini bukan sahaja melibatkan masalah kesihatan, malah krisis ekonomi, politik dan masalah sosial. Semasa wabak COVID-19 mencapai kemuncaknya, permintaan produk kebersihan dan kesihatan tiba-tiba meningkat di seluruh dunia. Pengeluaran produk kebersihan di Australia tiba-tiba meningkat. Pengeluaran produk mereka disebabkan oleh pembelian panik oleh pengguna. Ia telah meningkatkan pengeluaran harian sebanyak 20%. Produk perlindungan virus. Rakyat Malaysia juga mengambil berat tentang kesihatan dan penjagaan diri telah meningkatkan dari tahun ke tahun. Perbezaan dengan kajian terdahulu. Kajian lepas, penyelidikan lebih fokus kepada faktor kritikal yang mempengaruhi niat membeli pelitup muka dan hidung pengguna semasa pandemik COVID-19. Penyelidikan menjalankan kajian empirikal di Vietnam. Di dalam kajian ini, ia mengatakan bahawa terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pembelian pelitup muka dan hidung. Antaranya ialah normal baharu dan subjektif, kawalan tindakan laku untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan COVID-19 dan sikap individu terhadap pembelian pelitup muka dan hidung. Manakala kajian penyelidikan lebih memfokus corak perbelanjaan pada masa kini setelah produk-produk tersebut sudah mempunyai dasar pendapatan harga yang tetap. Penyelidikan menjalankan kajian terhadap pelajar program Sains Ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat. Bab 3 metodologi kajian. Di dalam bab 3 ini mengandungi 6 bahagian termasuk hipotesis kajian, teknik kajian, instrumen kajian, skop kajian, jangka masa kajian dan kawasan kajian. Hipotesis kajian. Hipotesis nan merupakan hipotesis yang mengatakan hubungan atau pengaruh antara variabel sama dengan non. Atau dengan kata lain, tidak terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel. Hipotesis alternatif merupakan hipotesis yang mengatakan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel tidak sama dengan non. Atau dengan kata lain, terdapat hubungan atau pengaruh antara variabel. Hipotesis kajian telah ditunjukkan dalam laporan kajian. Teknik kajian. Kajian ini secara umumnya adalah gabungan sumber primer dan sekunder. Sumber primer dijalankan seperti soal selidik tertutup dan temu duga bersemuka untuk mendapatkan data responden. Pelajar program Sains Ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat telah menjadi responden kajian ini dan beberapa orang pelajar dari bidang tersebut juga dijemput untuk menjalankan temu bual bersemuka secara maya. Sumber sekunder diperolehi daripada jurnal ekonomi, buku dan artikel daripada internet adalah menyokong teori dan membantu pengaji dapat informasi negara atau dunia lebih tepat. Instrumen kajian. Instrumen kajian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan soal selidik kerana lebih mudah ditabik dan dianalisis. Ia juga menjimatkan masa pengaji untuk mencapai objektif kajian. Pengkaji juga menggunakan temu ramah dengan pelajar program Sains Ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat dan pemerhatian dalam kajian ini. Bahagian A dalam borang soal selidik adalah bertanya tentang soalan demografi responden. Antara soalannya adalah berkaitan dengan email, jantina umur, kaum, negeri tempat tinggal, kediaman dan sokongan kewangan pelajar program Sains Ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat. Bahagian B iaitu berkaitan dengan corak perbelanjaan pelajar program Sains Ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat terhadap produk kebersihan dan kesihatan. Soal selidik yang disediakan bahagian ini dibahagikan kepada 2, iaitu jumlah bajet yang diberbelanjakan dan corak perbelanjaan pelajar terhadap produk kebersihan dan kesihatan. Antara soalan yang berkaitan tentang corak perbelanjaan pelajar adalah jenis barang kebersihan dan kesihatan yang sering dibeli oleh pelajar, kekerapan pelajar dalam membeli
barangan produk kebersihan dan kesihatan, perasaan beban terhadap kewangan semasa membeli produk kebersihan dan kesihatan, dan tempat belajar sering membeli produk kebersihan dan kesihatan. Soalan selidik pada bahagian C adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang menolong pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat berbelanja untuk produk kebersihan dan kesihatan. Bahagian ini mempunyai 8 soalan yang perlu dijawab oleh responden, dan responden hanya perlu memilih jawapan sangat tidak setuju, neutral, setuju dan sangat setuju bagi soalan yang diberikan. Soalan-soalan yang diberikan adalah berkaitan tentang faktor-faktor pembelian, iaitu disebabkan oleh bantuan kerajaan, pengaruh keluarga, harga produk dan kebimbangan kejangkitan. Skop kajian, sasaran kajian. Responden kajian ini terdiri daripada pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat yang mempunyai corak perbelanjaan terhadap produk kebersihan dan kesihatan yang berbeza semasa PKP. Populasi. Jumlah populasi pelajar program sains ekonomi Universiti Utara Malaysia semester 5 Inasis Bank Muamalat adalah seramai 21 orang. Data berkenaan populasi pelajar adalah diperolehi daripada Jambatan HA1 Akademik UUM. Sampel rawan muda, terdapat 20 orang daripada jumlah bilangan responden perempuan seramai 21 orang. Kawasan kajian. Kerja pensampilan kajian telah dijalankan di atas talian. Pengajian akan email atau WhatsApp kepada semua populasi dan hanya memilih pelajar yang balas sehingga mencapai sampel responden yang ditetapkan. Pengaji juga menjalankan kajian secara bersemuka di atas talian kerana terdapat pelajar berharap untuk membuat temu bual di atas talian bagi menghindari daripada jangkitan COVID-19. Pemilihan kawasan kajian tersebut memudahkan pengaji untuk mendapatkan maklumat yang tepat di samping menjimatkan kos dan masa. Jangkaan masa kajian. Kajian ini dijalankan selama 54 hari bermula dari 7 November hingga 30 Disember 2021. Sekian, terima kasih.